Baiklah, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Na'imatul Huda binti Muhammad Fuad, nombor matrik BA21110190. InsyaAllah pada tugasan pada kali ini, saya diberi tugasan untuk menemu ramah seorang informan untuk menceritakan atau memperjelaskan tentang keadaan Sabah sebelum dan selepas Perang Dunia. Berdasarkan pengalaman ataupun cerita yang beliau pernah dengar berdasarkan bukti-bukti yang kukuh. Sebelum itu saya akan beritahu sedikit sebanyak tentang peribadi beliau. Nama beliau adalah Haji Mutih binti Taliban, atau kita lebih kenal beliau sebagai Kak Umid. Saya panggil beliau sebagai Kak Umid. Beliau berumur 43 tahun dan bekerja sebagai suri rumah. Beliau tinggal di Kampung Wang, Ranau, Sabah. Dan menurut beliau mendapat cerita ini ini daripada ayah beliau. Dan itu tanpa masa saya memberi laluan kepada beliau untuk menceritakan. Assalamualaikum. Perbezaan cara hidup sebelum dan selepas Perang Dunia Kedua, khususnya di tempat saya yang telah bapak saya ceritakan kepada saya. Umur bapak saya ketika perang itu antara 5 atau 6 tahun. Dia pernah cerita yang keadaan ketika itu sungguh tidak tenang. Siang dan malam perasaan dalam keadaan takut. Apabila ada helikopter berlegar-legar di udara, ibu kepada bapak saya akan menarik anak-anaknya keluar dari rumah dan membawa anak-anaknya menyorok di hutan, karena rumah adalah sasaran oleh tentara Jepun untuk mengobor. Pasal pemakanan pula, time perang makan ubi keledek, ubi kayu, makan pisang sebagai nasi. Lepas perang semua makan nasi. Dulu waktu perang bukan tidak tanam padi, tapi hasil tidak mencukupi, lagi pun tidak bebas bergerak sebab keselamatan takut diancam oleh pihak Jepun. Orang Sabah takut orang Jepun kerana membunuh. Selepas dibunuh, mayatnya akan dimakan. Selain itu, orang Jepun mencabul kehormatan wanita, tidak kira muda atau tua. Begitu. Bagaimana pula dengan pendidikan ketika itu? Dulu sebelum perang tidak ada kanak-kanak pergi ke sekolah, bukan seperti yang sekarang. Cuma ada sekolah dewasa sahaja. Bermakna kalau umur dalam 20 tahun baru dapat mengenal huruf abjad, sebab pergi belajar ikut sekolah dewasa. Sekolah pun tidak ada, penumpang belajar di balai raya. Tidak menggunakan buku dan pensil yang ada pada hari ini. Arang sebagai pensil dan batu sebagai buku. Seperti yang kita tahu, kebanyakan wilayah di Sabah ini masih tiada pembangunan. Maksudnya ketika era perang lah, kebanyakannya duduk di kawasan pedalaman. Jadi bagaimana mereka pergi untuk belajar di balai raya ataupun di sekolah? Berjalan kaki berbatu-batu jauhnya, berkaki ayam, membawa batu pergi dan balik. Tidak memakai pakaian seragam. Begitu. Memang kebanyakannya dari masyarakat kita memang daripada orang yang susah. Jadi bagaimana pula dengan pengurusan peribadi mereka? Bapak saya pernah menceritakan yang dia mempunyai pakaian cuma sepasang sahaja dalam hidup dia. Jadi kalau mau mandi, dia tanggallah semua pakaian dia. Lepas mandi dia basuh pakaian dia, lepas kering baru dia pakai balik baju yang sama dengan seluar.
Mandi dan cuci pakaian tidak ada sabun, tapi ada sejenis kulit kayu yang boleh mengeluarkan buih apabila dipecahkan, dan itulah yang digunakan untuk cuci pakaian. Kalau mandi di sungai, cara menggosok kulit untuk menanggalkan daki dengan cara mengambil batu lepir dan gosok ke kulit. Oh, jadi menarik sebab guna kulit kayu kan. Bagaimana alat-alat untuk kegunaan harian seperti pisau untuk masak ke? Macam mana dia kalau nak buat pisau, macam mana dia orang mendapatkan besi? Adakah ada maksudnya ada jual beli melalui pedagang ke di sana untuk mendapatkan besi kegunaan harian? Peralatan seperti parang dan pisau akan ditempa sendiri dengan cara memanaskan besi dan diketuk dengan tukul sehingga terbentuk dengan bentuk yang dikehendaki. Tidak ada gunting untuk menggunting rambut. Rambut dipotong dengan pisau yang tajam. Begitu juga dengan kuku, tidak ada pemotong kuku khas. Cuma menggunakan pisau untuk memotong kuku. Begitu. Terima kasih atas luangan masa Kak Umid dalam menerangkan tentang kehidupan sebelum dan selepas perang. Seperti yang kita tahu, kebanyakan penduduk masyarakat ini menghadapi kesukaran, terutamanya dalam menghadapi perang-perang dunia kedua kan. Jadi kita nampak sedikit sebanyak perubahan serta seperti kita tahu, kebanyakannya tidak ada adalah sedikit perubahan sebelum perang dunia itu adalah sedikit aman, namun berubah apabila selepas perang ketiga dan selepas perang dunia kedua itu kehidupan mereka agak sulit atas kesan-kesan yang ditinggalkan oleh penjajah. Ialah sekian saja, terima kasih diucapkan. Sekian, terima kasih.